semula kita dalam kelas sains tahun 6 bersama Cikgu Amy. Tajuk kita pada hari ini ialah buruj. Kita akan belajar tentang maksud buruj, bentuk buruj dan kegunaan buruj. Standard pembelajaran 11.1.1 menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu. 11.1.2 mengenal pasti bentuk buruj seperti belantik, biduk, pari dan Scorpio. 11.1.3 menerangkan kegunaan buruj iaitu petunjuk arah dan petunjuk musim. Jadi, pernahkah kamu melihat dan memerhatikan keadaan langit pada waktu malam? Siapa yang suka memerhatikan langit pada waktu malam? Apa yang kamu nampak? Kamu perhatikan apa pada waktu malam? Pada waktu malam, jika kita perhatikan langit, kita akan nampak banyak bintang-bintang yang berada di langit. Kalau kita berada di kawasan yang kurang cahaya, kamu akan dapat perhatikan banyak bintang. Okay, kalau di kawasan yang banyak cahaya akan nampak sikit je lah. Tapi kadang-kadang tak ada bintang langsung di langit. Itu semua dipengaruhi oleh cuaca. Kalau tak nampak langsung bintang di langit, mungkin malam tu berawan atau mendung atau hari nak hujan. Okay, tapi kalau hari biasa kita akan nampak bintang, ada bintang-bintang tertentu. Okay, walaupun kita hanya melihat sedikit bintang pada masa-masa tertentu, tapi sebenarnya bintang-bintang ni tetap ada. Tetap ada, jumlahnya lagi banyak dari yang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dari bumi, kita nampak sikit je, tapi sebenarnya di angkasa sana terdapat banyak bintang dan pelbagai jenis. Okay, jika kamu perhatikan bintang-bintang di langit, kamu akan perhatikan bahawa bintang-bintang tersebut seolah-olah membentuk bentuk tertentu. Jadi mari kita lihat apakah maksud buruj. Buruj ialah gugusan bintang tertentu disambungkan dengan garisan, maka corak tertentu akan terbentuk. Bila kita perhatikan bintang-bintang, bila kita cuba sambung-sambungkan titik-titik antara bintang-bintang tersebut, nampak ada bentuk layang-layang, ada bentuk macam mangkuk. Itu ialah buruj. Kita dapat banyak buruj di angkasa, ada banyak jenis bentuk. Tetapi Kesatuan Astronomi Antarabangsa iaitu IAU telah menetapkan secara rasmi 88 buruj di langit malam. Okey. 88 buruj secara rasmi, tapi kita hanya akan belajar 4 sahaja. Okey, jadinya buruj ialah gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, kamu kalau nak melihat bentuk-bentuk buruj ni, bolehlah download atau buat turun aplikasi StarChat atau SkyMap atau Stellarium. Okey, ini aplikasi yang membolehkan kita untuk melihat bentuk-bentuk buruj yang ada di langit yang tempat kita tinggal. Cuma kamu akan nampak bentuk-bentuk lagi banyak daripada yang kita belajar. Okey, tadi cikgu dah kata ada 88 bentuk buruj yang rasmi. Tapi kita hanya akan belajar 4 sahaja. Okey, mari kita lihat 4 buruj yang mudah diperhatikan pada waktu malam. Mudah maksudnya bila kita perhatikan langit, kamu senang nak kesan. Itu buruj belantik. Yang kita dah belajar. Okey. Okey, kedudukan Malaysia di bumi adalah berada di garisan khatulistiwa, di tengah-tengah bumi. Jadi kita boleh melihat buruj yang berada di kawasan utara, hemisfera utara dan juga hemisfera selatan.
Okey, jadi kita boleh nampak buruj yang ada di belah utara dan buruj yang ada di belah selatan. Kalau kita berada di London, mungkin kita tak nampak buruj yang berada di selatan. Tapi kamu kena ingat, buruj ni bukan maksud dekat angkasa ada garis-garis. Tak, itu semua corak yang kita perhatikan bila di bumi. Okey, corak yang pertama, buruj yang pertama ialah buruj berlantik, membentuk corak seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan bergantung. Tergantung sebilah pedang. Buruj berlantik, okey, buruj berlantik ni kalau kamu tengok dia muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, jadi sekarang ni kita boleh perhatikan buruj berlantik di langit malam ni, boleh cuba tengok. Okey, buruj yang kedua ialah buruj pari. Buruj pari ialah buruj paling senang, dia paling kecil dan paling senang dikenal pasti pada waktu malam di hemisfera selatan. Okey, buruj berlantik ni dia terdiri daripada 4 bintang yang tersusun membentuk seperti layang-layang. Jadi kalau kamu nampak ada satu ke atas, satu ke bawah, kiri kanan, itu ialah buruj berlantik. Okey, buruj pari ni kita boleh nampak di hemisfera selatan. Di belah selatan. Okey, kalau arah kiblat tu sebelah kiri. Okey, jadi seterusnya ialah buruj Scorpio. Buruj Scorpio, bukan Scorpio, Scorpio ialah gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. Dia seperti seekor kalajengking, sebab tu namanya buruj Scorpio. Buruj Scorpio ni muncul di langit malam, okey, sebelah hemisfera selatan. Jadi kita boleh nampak lah. Sekarang ni ada buruj Scorpio di langit malam ni, boleh perhatikan Okey, buruj yang keempat ialah buruj biduk. Buruj biduk dia ada 7 bintang yang membentuk gayung atau senduk. Okey, buruj biduk muncul di hemisfera utara. Buruj biduk ni sebenarnya sebahagian daripada buruj yang lebih besar, iaitu buruj Ursa Major yang bercorak seperti seekor beruang. Jadi ada 4 buruj yang mudah dilihat dan yang kita belajar. Apa gunanya buruj ni? Kenapa manusia daripada zaman dahulu mengkaji bintang dan membentuk corak-corak buruj ni? Sebelum terciptanya kompas dan kalender, manusia berpandukan kepada buruj-buruj ni sebagai petunjuk arah. Okay, kalau mereka mengembara, sama ada menggunakan jaluan darat atau air, jadi menggunakan bintang. So, bintang-bintang ni muncul pada waktu-waktu tertentu. Jadi dia kata, kalau kata ada buruj pari, jadi tahu dah ekor buruj pari tu akan menghala ke arah selatan. Jadi dia dah tahu dah arah perjalanan dia. Okey, buruj biduk, dia punya mangkuk tu menghala arah utara. Buruj yang menunjukkan arah ada satu buruj biduk, kemudian buruj pari, dia punya ekor tu menghala ke arah selatan. Buruj yang ketiga yang menggunakan petunjuk arah, okey, buruj berlantik. Dia punya daripada pinggang tu arah ke dia punya arrow anak panah tu, itu ialah menghala ke arah kiblat atau arah barat. Jadi kita orang Islam di Asia Tenggara menggunakan buruj berlantik untuk menunjukkan arah kiblat. Dia menunjukkan arah barat. Okey, selain penunjuk arah, buruj juga digunakan sebagai petunjuk musim. Maksudnya bila nampak dekat langit dah ada buruj tu, kita dah tahu dah, musim menanam atau musim menuai. Okey, contohnya dalam bidang pertanian, bila dah nampak buruj biduk, dia dah boleh menanam dalam masa lebih kurang 2 bulan apabila masuk musim bunga. Jadi bila buruj Scorpio muncul, akan tibalah masuknya musim menuai. Okey, musim buruj biduk muncul bulan 1 macam tu, jadi dia dah start boleh menanam. Bila tiba buruj Scorpio, dah boleh musim menuai. Ini ialah berada di hemisfera utara. Jadi mereka menggunakan petunjuk musim. Buruj Scorpio ni bila dah muncul, orang tahu itu musim untuk menuai di hemisfera utara. Okey, jadi mari kita ingat balik yang kita belajar hari ini. Kesimpulannya, terdapat 4 buruj biduk, berlantik, pari dan Scorpio. Buruj biduk bentuk gayung muncul bulan 4 hingga bulan 6 April hingga Jun, menunjukkan arah utara. Buruj berlantik
muncul antara bulan Disember hingga Februari. Okey, juga menunjukkan arah utara. Buruj pari pula yang berbentuk balai layang muncul antara bulan April hingga bulan Jun dan menunjuk ke arah selatan. Manakala buruj Scorpio yang merupakan bentuk kalajengking muncul antara bulan Jun hingga Ogos di hemisfera selatan. Jadi sekarang ni kita berada di bulan Oktober. Buruj yang ada ialah buruj kita akan nampak separuh daripada buruj buruj Scorpio sebab kita berada di hemisfera selatan. Kita Malaysia ni berada di tengah-tengah. Jadi kita boleh nampak. Okey, buruj ni dia tak kadang-kadang kita nampak mula-mula macam pari, kadang ekor dia kat sini, lepas tu kat sana, sebab kan bintang ni dia bergerak. Okey, jadi macam mana kita nak ingat buruj ni? Buruj ada 4 kan, jadi kita guna mnemonik. Budak perempuan suka borak. Jadi B belantik, perempuan pari, S Scorpio, B biduk. Jadi budak tu biduk, budak biduk U 46, maksudnya utara bulan 4 hingga bulan 6. Pari S 46, selatan bulan 4 hingga bulan 6. Scorpio 68, maksudnya bulan 6 hingga bulan 8. Belantik U 12-2, maksudnya dia muncul di utara bulan 12 hingga bulan 2. Jadi itu cara untuk mengingat tentang buruj. Jadi cikgu harap kamu dapat faham dan dapat ingat macam mana kita nak ingatkan buruj. Sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye.